Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Mustafa Ilyas? Doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga saudara Mizi Aziz. Tak boleh kampung ni, bagilah tahu apa perkembangan di kampung. Saudara Hidan Makno, saudara Azrul Jalil. Doa saya anda sihat. Zul Fahmi, apa khabar Zul? Saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Syahar Ibrahim. Begitu juga Puan Maimunah Meharat. Puan, apa khabar Puan? Izzuddin. Semoga kita sentiasa berbahagia ya. Saudara Aping Temu, saudara Muhammad Afizi, Mat Fizi. Salam dari Terengganu, saudara Mat Afizi ya. Saudara Rozi Johari, saudara Muhammad Nazri Syafi'i dari Alostak Kedah. Orang apa habak, orang Kedah no. Saudara Roza, selamat malam. Belum makan lagi, tengah tunggu kalau ada tak ada burger mungkinnya. Saudara Mak Yusuf Ali, saudara Radin Razak, saudara Fazil Yub, apa khabar? Dia berikan salam pada semua teman-teman. Begitu juga saudara Tija, Puan Nurlela, saudara Pak Uda, apa khabar Pak Uda? Selamat malam. Razali, Adira, Adi Hazami dari Kulim, Kedah. Adira, saudara Razali, waalaikumsalam. Puan Hamidah Kamat, terima kasih kerana menanti pencerahan saya. Ratas, apa khabar? Saudara Mat Jo, orang apa Langkawi ya, saudara. Saudara Hamizah Adnan, salam bahagia. Saudara Ismail Manap, Puan Nuraidah Kamarudin daripada Ipoh, Pekaboyong. Moga-moga sihat. Jangan lupa saudara like and share juga di Instagram dan juga di TikTok ya. Tok Wan Mahazir, saudara Muhammad Syah, waalaikumsalam dari Melaka ya, saudara Muhammad Syah. Saudara Yasin dari Putatan Sabah. Saudara Bahrum Waria, terima kasih. Saudara Yahya Adun, saudara Abdul Hamid Rubidin, apa khabar Bi? Doa saya anda berbahagia bersama pasangan. Saudara Lafaj Man, saudara Abdul Wahab Muhammad. Begitu juga Iwan, teman kita menuju akhirat. Ini di Instagram ya, Yoman Waras, saudara Abdul Hamid, Ibrahim Cik Muda. Di Facebook saudara Suratman Muhammad, saudara Abu Uwais Al-Qurni, saudara Rosli Muhammad, Kirana Muhammad, waalaikumsalam. Jaka Linglung dari Pulau Pinang, apa khabar Cik? Muhammad Eli, Syahrul, Puan Syarifah Hafifah, saudara Supar Kamsi, saudara Hazrul Aidi, selamat malam saudara. Hazrul Aidi di Instagram. Jangan lupa saudara, kalau ada gangguan di Facebook, lari ke Instagram ya. Kharul Faiz dari Taiping. Begitu juga Wan M Bakri, Cik Muhammad Awang, saudara Mat Kamal, terima kasih. Saudara Said Wahab dari Tanjung Piai. Apa khabar Tanjung Piai? Lama sangat tak dengar. Ini semua orang Datuk Jafridin lah ni kot ya. Saudara Mak Azroy, saudara Mak Zahar, saudara Rosli Jaafar, Rosli Salaman, Azli Nordin. Apa khabar saudara Azli? Moga saya mendoakan anda sihat walafiat saudara. Baik saudara, mana yang tak sempat saya santun, saya mohon maaf kerana banyak pencerahan yang perlu saya berikan pada malam ini saudara. Agaknya adalah perkara-perkara yang menarik untuk kita kongsi bersama. Saudara, terlebih dahulu saya harus memberi laporan seperti biasa saudara. Memang anda tak suka dengarnya, tapi ini perlu saya lakukan untuk kita mengetahui kedudukan negara kita saudara. Hari ini hari yang ke-919 COVID melanda negara kita. Dah 919 hari saudara. Belum ada lagi tanda-tanda usainya. Kerana pada hari ini hari Jumaat, hari yang paling mulia, kita berkesempatan solat Jumaat. Saudara Nordin, saudara Amin Safrul, saudara Mat Zahir Rayyan. Begitu juga Salam Perjuangan, saudara Mei, Nur Leman, Rafi Kelapa Muda. Hari ini Jumaat tanggal 23 September, hari yang ke-919 saudara. Laporan yang saya terima daripada sahabat kita, saudara Jamil Idris bersama dengan saudara Rio daripada Universiti Melaya. Saya melihat di hari yang ke-919 peningkatan masih berlaku lagi. Artinya saudara, kemarin cuma 2,111, tapi semalam angka jangkitan mereka yang disapa oleh virus corona naik kepada 2,245. Ini menjadikan jumlah jangkitan sudah pun 4,826,318 ya.
4,826,220 jangkitan semalam. Hari ini tak tahu lagi lah. Jadi saudara, pastikan kita jaga penjarakan sosial, jaga keselamatan diri kita dan keluarga kita, jaga kebersihan, elakkan. Pasti kita lakukan penjarakan sosial, saudara. Ini yang paling penting, saudara. Dan dari segi laporan yang saya dapat, terima kasih saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio. Terdapat 7 buah negeri masih meningkat, berterusan meningkat lagi. Cuma susutnya di 6 negeri, sementara Johor tidak berubah kepada 40 jangkitan semalam dan kemarin. Lain-lain negeri itu Perak susut tapi jumlahnya 182 yuk. Selangor susut pada 581 tapi wilayah persekutuan meningkat kepada 523. Sabah susut tapi angkanya 178, namun Sarawak pula naik kepada 136. Pulau Pinang juga tak ceroy, dia meningkat balik saudara kepada 103 dan Negeri Sembilan turut meningkat 137. Jadi artinya saudara terdapat 7 buah negeri di mana peningkatan melebihi 100 jangkitan saudara. Lain-lain negeri masih bertahan di bawah 100, tapi bagaimanapun kita harus berusaha lah untuk memutuskan jaringan COVID-19 ini saudara. Sebab dalam keadaan musim hujan ni saya khawatir saudara, saudara bunga matahari icik Madam K, Zul Masya, saudara Abdul Hairiri Yang Cik, terima kasih Zack Peri. Saudara, jadi kita pastikan kita melakukan penjarakan sosial supaya angka yang seatas 100 itu dapat diturunkan saudara. Rindu saya nak tengok kita mampu memutuskan jaringan ini. Baik saudara, kita masuk segmen minta izin untuk seketika. Kita masuk segmen e-commerce. Ini berniaga saudara, cari rezeki yang halal. Jadi kalau anda mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 011330 41241. Al-Azhar dia berniaga setangih al-bakur, macam dekemian, bakar wangi dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Ketanyangan saya menggunakan minyak wangi Amir Al-Qud berasaskan kepada kayu gaharu. Azhar juga memasarkan gula O. Ini untuk mengurangkan jumlah gula kandungan gula dalam badan kita saudara. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Kalau berhubung dengan Siti Farehah, jangan lupa saudara, dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang boleh berhubung Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang murah dan grade-nya AAA, dan buah-buahan tersebut boleh terus dihantar ke rumah anda. Tapi jangan lupa saya, makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis dan mengasyikkan bila makan. Mampu beli, harganya memang murah saudara. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali adalah berhubung dengan produk kosmetik wanita yang mesra uduk. Artinya boleh dibawa semayang, tidak membatalkan air semayang. Harga mampu milik saudara. Samping itu, ini adalah produk daripada Nuraisha, Nuraisha saudara. Terdapat juga makanan segera dan pelbagaian usaha perniagaan. Jadi saudara boleh hubungi 018-279-4288 untuk menghubungi tim Nuraisha supaya saudara juga boleh menjadi agen. Carilah rezeki yang baik saudara, rezeki yang halal melalui perniagaan saudara. Itulah. Terima kasih saudara. Seketika ya, saudara Nur Azila Yahya, saudara Muhammad Hamzah Gerantong, saudara Mat Zabidi, Ninsha Hasan di Instagram, saudara Syahri Atan, Puan Zaharah Sa'dan, Samsua Bari, saudara Puan Rahman, apa khabar saudara orang Subang Jaya, saudara Khairul Niza Muhammad, saudara Halim Hasan. Ya saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini bukan apa saudara, bukan nak tunjuk kita bijak, bukan nak tunjuk kita pandai, tapi sekadar peringatan supaya kita dapat jadikan ini juga sebagai antara amalan kehidupan yang baik saudara. Kerana sebenarnya saudara, sebelum itu saya harus lupa tadi, sebab saya harus menyatakan bahawa terdapat berita duka
berita duka di perkampungan warga seni tanah air kerana kembalinya anak seni saudara Muhammad Hakim bin Luqman ataupun dikenali sebagai Bok Luqman, Allahyarham, diberitakan meninggal dunia pada hari yang mulia pada hari Jumaat tadi. Kita berdoa moga Allah menempatkan arwah saudara Allahyarham Muhammad Hakim bin Luqman ataupun Bok Luqman ini di kalangan orang-orang yang dikasihaninya, dan kepada saudara keluarga Allahyarham Bok Luqman bertabahlah untuk menghadapi dugaan ini. Jadi saya mengajak teman-teman heningkan seketika kita sedekahkan Al-Fatihah. Moga ruh Allahyarham Bok Luqman ini ditempatkan di kalangan orang-orang yang dikasihinya. Sebab beliau hari ini sudah masanya tiba Allahyarham Bok Luqman kembali ke negeri asalnya. Kita juga akan mengikut jejak langkahnya. Jadi kita harapkan dengan doa, samping itu kita hadiahkan surah Al-Fatihah ini. Pahalanya kita mohon pada Allah SWT agar mengampunkan segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Begitulah saudara, hilanglah sebutir lagi bintang dalam dunia seni tanah air. Saudara ingat, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Baik saudara, dalam segmen naluri kehidupan ini sebenarnya saudara menceritakan keburukan atau mengaibkan orang memang sering kita dengar saudara. Sebenarnya siapalah yang suka jika keburukan diri kita ini dihebahkan pada orang lain? Kerana perbuatan suka mengaibkan orang tidak akan berlaku jika kita memiliki keimanan yang sempurna. Bagi mereka yang suka menyebarkan cerita seperti itu, selalunya mereka tidak mempunyai perasaan takut kepada dosa-dosa kerana ia seolah-olah menjadi perkara biasa dalam kehidupan mereka untuk menceritakan keburukan orang saudara. Sedangkan jika kita hayati maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-19, sudah pasti kita akan berfikir berkali-kali sebelum memuka aib orang lain. Kerana Allah mengingatkan, maksudnya sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui segalanya. Kalau kita hayati ayat tadi saya, kita pun takut nak cerita keburukan orang. Sebab itu saya menasihati saudara, jangan kita menceritakan keburukan orang. Sebab kerana Allah amat murka kepada hamba-Nya yang suka melemparkan fitnah atau membuka aib orang dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah mereka. Bagaimanapun, sebagai hamba yang beriman, kita disarankan supaya menegur. Boleh menegur saudara dan menasihati dengan cara yang berhemah jika berhadapan dengan mereka yang melakukan kesalahan ini. Jadi ketidakpatuhan umat Islam terhadap larangan Allah ini menyebabkan masyarakat Islam sering berpecah belah dan menjadi berkelompok-kelompok. Mereka yang menyokong berada dalam satu kelompok yang lain, manakala yang sebaliknya berada dalam satu kelompok yang lain, akan saling mencerita keburukan orang lain saudara. Banyak hadis yang menganjurkan supaya kita menutup keaiban sesama umat Islam demi menjaga maruah, tapi oleh kerana tidak menghayati ajaran agama dan Al-Quran, maka perbuatan itu langsung tidak dianggap sebagai kesalahan. Bahkan kadang-kadang mereka seronok melakukannya kerana rasa puas yang memuncak di hati. Oleh itu saudara, elakkan diri kita menabur fitnah, menceritakan keburukan orang lain. Ya, Puan Syahriah, Saudara Syarudin, Puan Hatijah, begitu juga Saudara Nur Zaidi Muhammad, Saudara Majid, Saudara Kamarul Azlan. Baik saudara, kita masuk segmen seketika Mutiara Kata. Ini kiriman saudara Tan Sri Osu. Osu Sukam dihantar, selalu dihantar pada saya kiriman Mutiara Kata ini. Seorang yang beriman tidak mungkin akan merasai kenikmatan ketika melakukan maksiat. Malahan tidaklah dia bermaksiat melainkan dengan penuh penyesalan. Saudara, seorang yang beriman tidak mungkin dia akan merasai kenikmatan ketika melakukan maksiat. Malahan tidaklah dia bermaksiat melainkan dengan penuh penyesalan. Ingat saudara, ini kata-kata mutiara kiriman daripada Tan Sri Osu Sukam
yang elok kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kita harus saling ingat mengingati antara satu sama lain. Bagaimana saya sahabat malam, saya tetap akan mengingatkan anda supaya berhati-hati dan kita sentiasa mengingatkan pimpinan negara. Jangan berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis, saudara. Baik, saudara. Bicara kita malam ini, walaupun orang nak tahu cerita berhubung dengan Datuk Seri Najib, tapi saya ingin mengingatkan anda, 30 September atau 3 Oktober yang dinantikan. Itu yang lebih penting pada kita. Perbicaraan dah berjalan semua tu. Tapi, ingat, 30 September atau 3 Oktober. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santun dulu pantun Pak Nazir, saudara. Saya suka pantun Pak Nazir, hari-hari dihantar. Beliau tinggal di Perlis, usianya lebih 80 tahun. Tapi masih lagi terus giat berkarya, mengantarkan kiriman berupa teguran, sindiran dan juga panduan kepada kita. Menurut Pak Nazir, buah laici si buah nangka, jambu air si jambu merah. Apabila kunci air dibuka, pastinya air keluar mencurah. Ini bidalannya. Kalau kita buka je kunci air itu, maka mencurah-curahlah air itu. Kalau kita membuka rahsia negara, maka musuh senang untuk menawan kita. Itu yang dikhawatirnya. Apabila kunci air dibuka, pastinya air keluar mencurah. Jadi jaga elok-elok. Katanya lagi, keadaan di kota agak kalut. Banyak kenderaan setiap negeri. Orang mengata sedap mulut. Ada masanya mulut terkunci. Jadi orang pandai-pandai mengata macam hari inilah, saudara. Apa jadi? Kan terkunci mulut. Sabar dulu, saudara. Kita tak boleh terus menyantuni persoalan itu. Jadi saya harus mengingatkan anda. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, Saudara Fazilah Abdul, Presiden kita memang hebat. InsyaAllah saya akan cuba beri pencerahan nanti. Saudara, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel, saya tidak bertanggungjawab. Jadi kena ingat, tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Begitu juga kalau anda menghantar kiriman, kalaulah anda melanggar peraturan ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, itu semua tanggungjawab anda. Kerana saya tak ada mampu, tiada kemampuan saya untuk memantau semua komen maupun suntingan yang anda lakukan. Ingat, ini pencerahan politik, tidak lebih daripada itu, hanya sekadar untuk memberi informasi. Dan kalau ada komen-komen saya, sekadar untuk memberi pencerahan, tidak lebih daripada itu. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini sering saya perlu ingatkan, dan inilah yang diingatkan oleh peguam saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tak bersetuju, tidak mengapa. Kalau anda bersetuju pun, Alhamdulillah. Cuma kalau mau menyonsong, boleh hantar sebarang tulisan, sebarang komen. Gunalah bahasa yang baik, gunalah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai. Ingat, saudara, ya. Hari ini, saudara, cuaca masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Awal pagi Jumaat, Alhamdulillah, cuacanya terang. Tapi masuk jam 3 petang, suasana suram temuram, diikuti dengan titisan hujan. Dan saya khawatir kalau waktu malam kita hujan, maka teman-teman yang tinggal berhampiran dengan sungai ataupun tepi laut, berhati-hati kerana besar kemungkinan waktu musim sekarang ni musim air pasang besar. Ya, saudara? Baik. Saya juga hari ini seronok sebenarnya. Sebab hari ini saya nak ucapkan selamat hari jadi pada sahabat kita, saudara mungkin kenal. Dia selalu buat TikTok, itu saudara Zamir Ibrahim. Dia menyambut hari kelahirannya yang ke-55. Selamat hari jadi, sahabat. Teruskanlah berkarya, teruskanlah menegur. Cuma dah usia 55 tahun ni, kalau boleh, sebagaimana saya juga terima kerengan SMS daripada Datuk Usham, seorang YouTuber, tapi beliau alirannya banyak mengingatkan pada agama. Datuk Usham, Datuk Badarudin, dia kata eloklah dipesan-pesankan, ubah sikit bicara tu, dah tua katanya. Datuk Zamir Ibrahim, janganlah PMH. Saudara, saya juga menerima kiriman banyak hari ini. Saya dapat terima kiriman pada teman-teman, mengucapkan tahniah dan sebagainya pada Datuk Seri Zahid Hamidi, termasuk juga dengan tadi petang tadi
sekitar jam pukul 8 malam saya terima panggilan daripada Puan Rajmah daripada Ipoh Perak yang menzahirkan kegembiraan atas perbicaraan Datuk Zaid yang dibebaskan. Itu saya akan ulas sebentar lagi, saudara. Baik. Hari ini saya harus memberi peringatan lagi, saudara. Kerana tukaran wang. Kerana hari ini, waktu tengah hari tadi, saya berkesempatan makan tengah hari dengan tokoh ekonomi, mantan Menteri Kewangan yang bawa Menteri Tengku Razali Hamzah. Bahawa hari ini tukaran wang bagi $1 Amerika adalah RM4.57. Ramalannya bulan depan besar kemungkinan kalau kita tidak lagi mampu menangani masalah ekonomi negara kita, mungkin meningkat sampai kepada RM5. Kalau itu berlaku, yang dikhawatiri sangat adalah kita bakal mengalami ketidakcukupan bahan makanan. Jadi sebab itu saudara berjimat cermatlah. Bila saya berbual dengan beliau tadi, beliau yang paling beliau runsingkan kerana katanya sejak akhir-akhir ini adalah kurangnya daya saing ekonomi mengakibatkan ramai warga yang hilang pekerjaan. Anak-anak muda ramai yang tak ada pekerjaan. Bila mereka tidak dapat memperolehi pendapatan, tak ada pekerjaan, pastilah jenayah meningkat. Malahan yang ini yang digusarkan oleh yang bawa Menteri Tengku Razali, dia tak pernah berlaku selama ni. Dalam negara kita belum pernah berlaku rakyat yang bunuh diri kerana tiada makanan, susah ekonomi. Ini berlaku era Kerajaan Perikatan Nasional. Dan hari ini di bawah kerajaan keluarga Malaysia pula, warga kita terpaksa keluar negeri. Yang amat menggemparkan apabila sekitar dalam 20 orang. Kabarnya warga kita bagaimanapun dapat diselamatkan oleh Kementerian Luar, tapi ada yang telah pun mati kerana mengalami penyiksaan di Kemboja. Yang dikhawatirkan kerana kebanyakan mereka ini ditawarkan bidang pekerjaan, tapi sebenarnya bukan pekerjaan yang ditawarkan, sebaliknya adalah maut. Ini disebabkan agen-agen sebut berhubung rapat dengan sindiket penjualan organ-organ manusia. Itu kata yang bawa Menteri Tengku Razali. Ini yang sedang berlaku sekarang yang amat ditakwatiri. Jadi janganlah kita terperangkap ataupun mudah percaya dengan janji-janji untuk memperoleh pekerjaan, gaji dapat mahal, ada jaminan pekerjaan macam di negara seperti di Cambodia atau Kemboja, maupun di Vietnam ataupun di Myanmar. Kerana dibimbangi bahawa kita boleh jadi mangsa sindiket yang akan membunuh anda untuk mereka mengambil buah pinggang, jantung, mata dan organ-organ dalam tubuh badan kita. Jadi saudara, ingatlah, hujan emas di negeri orang, hujan lembing di negeri sendiri. Biarlah kita berada di dalam hujan lembing ini. Tak apa, susah senang pun kita di sini, saudara. Tapi yang bawa Menteri Tengku Razali, dia gosar kerana kedudukan ekonomi yang begitu meruncing. Jadi dia mengharapkan agar Menteri Kewangan bercakap benar. Jangan membohongi rakyat. Kerana dapatannya bahawa hutang negara terus meningkat dan keadaan ini mengalami kesukaran untuk kita memperbaiki kedudukan wang ataupun nilai ringgit kita. Ini boleh menyebabkan rakyat susah. Ini yang kekhawatiran, bukan soal pilihan raya, bukan soal ekonomi negara luar, tidak, negara kita sendiri. Sedangkan kita mempunyai bahan-bahan negara yang makmur. Bagaimana dengan 32 juta penduduk saja kita boleh terdedah kepada suasana yang agak meruncing dan menyusahkan rakyat. Itu peringatan beliau, dan beliau mohon agar kalau boleh Menteri Kewangan bercakap benar dan carilah upaya. Saya selalu menyarankan, berbincanglah dengan orang-orang yang pakar ekonomi. Kerana Tengku Zafrul, beliau bukan yang pakar ekonomi, beliau adalah tokoh perbankan. Berbeza tu saudara. Orang kira duit dengan orang yang mencari usaha untuk membanyakkan pendapatan, dua perkara yang berbeza saudara. Dan saya rasa dalam keadaan begini, kita orang bercakap tentang pilihan raya, musim banjir, saudara. Sebab itu kalau boleh jangan diadakan pilihan raya dan sebagainya, dikhawatiri, dibimbang banjir akan berlaku. Persoalan saya satu saja, mampukah anggota kabinet Jemaah Menteri yang ada pada hari ini menangani jika kita terdedah pada banjir besar, sebagaimana yang pernah kita alami dulu sebelum pilihan raya 2018, tak silap saya 2016 apa ke.
Di mana macam di Kuala Kerai, banyak di Kelantan, banjir besar. Bagaimana yang diramalkan? Kalau banjir berlaku, apakah pimpinan negara ataupun menteri yang dalam kabinet hari ini mampu untuk menangani masalahnya? Ini juga harus dipersoalkan. Jangan mereka mempersoalkan tentang pilihan raya ini jangan diadakan kerana banjir besar. Sebab itu kita menuntut agar diadakan segera pilihan raya supaya kita akan dapat memperolehi kalangan menteri-menteri kabinet yang berkeupayaan, yang mampu untuk menangani masalah banjir yang akan melanda negara kita. Itu persoalannya. Kalau yang ada sekarang ni, mereka lebih sibuk memikirkan soal diri mereka. Dah berapa kali kita bercakap, saban hari kita meminta, tunjukkanlah keprihatinan anda sebagai pemimpin negara, sebagai anggota kabinet kerajaan dalam saat-saat rakyat susah, barang makan yang semakin mencana harganya, tak ada seorang pun menteri ataupun anggota jemaah menteri ke, timbalan menteri ke, maupun mereka yang berada di syarikat-syarikat GSC bergaji puluhan ratusan ribu yang bersedia untuk memotong gaji mereka. Tak ada. Jadi pada mereka soal rakyat lah. Pendapatan aku mesti diperolehi sebagaimana yang sepatutnya. Malahan kita khawatir, kita bimbang. Sebab itu saya selalu mengatakan jangan kita berbelanja tanpa had. Tapi bagaimana keadaan sekarang saya? Kita bukan tak ada, kita ada jawatan kuasa, jihad, inflasi. Sejauh mana dia punya penghasilannya? Harga minyak, contohlah yang kita hadapi dulu, harga minyak masak. Dia sebelum berlaku permasalahan yang wujud pada hari ini dalam krisis ekonomi, harga minyak cuma RM17, RM18 sebotol untuk 5 kg. Sekarang masih lagi bertahan pada harga RM35, RM33. Itu tidak menampakkan kejayaan. Cerita pasal harga ayam, masih lagi. Walaupun kerajaan dasarnya nak buat harga siling RM9 10 sen ataupun RM8 50 sen. Bertahan pada RM8 50 sen lah. Bukan seperti harga dulu. Hari ini kalau pergi beli ayam, taklah dapat macam dulu RM16 seekor. Sekarang RM23 paling kurang. Itu tidak menampakkan kejayaan jihad menangani inflasi. Begitu juga harga telur. Tadi saya pergi Sabah pun macam bersungut. Tak ada telur. Harga telur terus naik. Harga barang di pasaran terus naik. Ya, ini keadaan. Sebab itu saya mengatakan, mampukah jemaah menteri yang ada ini nak menangani banjir besar yang mungkin yang diramalkan oleh Jabatan Kaji Cuaca yang katanya akan berlaku pada penghujung bulan November atau bulan Disember. Jadi sebab itu kita menuntut agar disegerakan pilihan raya ini supaya dapat kita memperolehi barisan pimpinan negara yang benar-benar mantap. Ya, saudara, kerana kita melihat akhirnya, saudara, kerana tak sanggup melihat penderitaan rakyat, banjir yang besar begitu, mungkin keadaannya rakyat terus terduduk dalam keadaan yang tidak menentu. Ini kita jangan bercerita tentang kejayaan-kejayaan saja. Selalunya bila berlaku banjir, pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan, saya cakap terserang, warga UMNO bertukar lemus, menyantuni rakyat, menghantar bekalan makanan dan sebagainya. Tapi waktu itu tak nampak pun menteri-menteri yang betul-betul bersungguh-sungguh mahu menyantuni masalah rakyat. Itu yang kita rasakan, ya saudara. Sebab itu, saudara, ini yang kita masuk bab politics. Ya. Sabar dulu. Banyak nak tanya saya tentang macam mana perbicaraan apa semua. Saya nak menyantuni anda. Sebab semalam pun saya dah bagi tahu bahawa kita menanti tanggal 30 September. 30 September itu adalah mesyuarat Majlis Tinggi UMNO yang akan memutuskan bila sebenarnya tarikh pilihan raya. Waktu itu tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun berada dalam negeri. Itu kalau 30 September hujung bulan ni. Nah, ini yang dinantikan. Saya bercakap juga dengan Presiden UMNO. Sebab rakyat menuntut, ataupun warga, bukan rakyat lah, warga UMNO peringkat akar umbi menuntut supaya tindakan diambil pada mereka yang mengkhianati parti. Jadi bila saya berbual dengan beliau, dia kata beliau sudah mengenal pasti musang-musang dan tikus-tikus yang berada dalam kolam UMNO ini yang perlu disingkirkan. InsyaAllah kita tunggulah 30 September. Dan sepatutnya pada 30 September dah masuk kali kedua. Ini kali ketiga ditangguhkan. Daripada 17 September, tangguh 29 September, tangguh pula pada 30 September.
Majlis Tinggi UMNO akan bersidang, dan kita nak dengar apakah jawapan tuntas daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berhubung dengan kedudukan, sama ada kita nak adakan pilihan raya ataupun tidak tahun ini. Itu satu. Dapatan saya, saudara, sepanjang semalam saya dah cakap, banyak orang keluar dalam yang tersiar dalam media sosial sepanjang keberadaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di New York dengan anggota rombongannya. Apakah ada gerakan-gerakan yang sedang dilakukan? Saya tak tahu. Tapi kabarnya bahawa parti-parti dalam komponen Perikatan Nasional ada yang nak naik sokongan. Cuma saya katakan, kalau ini berlaku hari ini hari Jumaat, besok Sabtu Ahad bukanlah hari bekerja. Kalau betul-betul mereka nak tarik sokongan pun, paling tidak pun hari Isnin, mungkin Perdana Menteri dah balik. Saudara, tetapi bagaimanapun, kalau tidak ada apa-apa berlaku sepanjang Yang Amat Perdana Menteri di New York, saudara, kita harus tengok apa akan berlaku pada 3 Oktober. 3 Oktober ini, saudara, penting saya lihat. Saya tak mau tengok yang lain. Dan 3 Oktober itu adalah persidangan Dewan Rakyat. Ini yang lebih penting lagi. Kerana pada hari itu, mengikut takwim, mengikut peraturan ataupun jadual persidangan di Parlimen yang semua orang dapat, bahawa pada tanggal 3 Oktober itu, kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan membentangkan bajet tambahan ataupun dipanggil supplementary budget. Ini yang kadang-kadang orang tak nampak. Tetapi kalangan parti-parti pembangkang, mereka melihat ini adalah peluang untuk mereka untuk menyatakan sokongan ataupun tidak. Ini paling penting sebenarnya. Orang bercakap soal 7 Oktober. Tapi 3 Oktober itu bagi saya lebih penting. Kerana 3 Oktober itu seandainya, kalaulah yang membentangkan bajet itu Perdana Menteri sendiri, tentulah mereka akan menolak bulat-bulat pada hari yang sama. Kerana tak sepatutnya Perdana Menteri membentangkan bajet negara yang menyusun kewangan. Tentulah Menteri Kewangan. Seandainya Menteri Kewangan membentangkan bajet tambahan ataupun supplementary budget. Ni bajet ini sebenarnya adalah tambahan daripada bajet yang diluluskan tahun lalu. Tahun lalu kita telah membentangkan bajet, telah dipersetujui, adanya perjanjian bersama antara kerajaan, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dengan parti-parti pembangkang waktu itu. Akhirnya bajet diluluskan. Tak silap saya dalam 360 bilion rasanya. Jadi sepanjang Yang Amat Perdana Menteri mentadbir negara, maka ada peruntukan ataupun bajet yang diramalkan nak digunakan itu sudah bertambah. Artinya dah belanja melebihi bajet yang diluluskan oleh Parlimen. Sebab itu Yang Amat Perdana Menteri kerajaannya terpaksa membentangkan di Parlimen berhubung dengan bajet supplementary atau bajet tambahan. Ini bukan bajet untuk tahun depan. Bajet artinya dah pakai dah. Duit tu sepanjang daripada beliau menjadi Perdana Menteri, Tengku Zafrul jadi Menteri Kewangan, wang itu telah pun dipakai melebihi daripada jangkaan. Walaupun bajet kita ini adalah bajet yang defisit, bajet yang berhutang, bukannya bajet berimbang. Itu untuk tahun ini, itu yang diluluskan tahun lepas. Kalaulah bajet ini ditolak, maka dengan sendirinya saudara, waktu itu kerajaan runtuh. Itu yang 3 hari bulan. Kita kena tunggu. Sebab dapatan saya dengan beberapa orang ahli Parlimen daripada parti yang bukan daripada UMNO, saya daripada parti bukan UMNO, mereka menyatakan besar kemungkinan mereka akan menolak bajet supplementary ataupun bajet tambahan. Dia kata bukan kami yang pakai. Walaupun mereka dapat kesan daripada perjanjian antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan parti Pakatan Harapan, iaitu daripada DAP, daripada Keadilan, daripada Amanah. Tiap wakil rakyat juga dapat perbelanjaan ataupun kewangan dalam 3 juta lebih. Jadi mungkin menyebabkan bajet itu bertambah yang tidak diluluskan sebelumnya. Kadang gini, jadi mereka mengatakan, yalah bagi pada kami ambil lah. Tapi tak semestinya kami nak sokong. Itu kata mereka pada saya. Sejauh mana benda berlaku atau tidak, tak tahu. Bagaimanapun seandainya ini berlaku, maka tumbanglah kerajaan. Kalau ini berlaku, apakah memungkinkan
bahawa yang Duli Yang Mulia Pertuan Agong memperorokkan suasana mageran ataupun darurat. Itu 3 Oktober. Bagaimana dengan 7 Oktober? Persidangan pada 7 Oktober pula. Seandainya mesyuarat Majlis Tinggi UMNO pada 30 September ini ada berlaku dilihat bahawa Yang Amat Perdana Menteri masih lagi tidak dalam keadaan in the limbo, ya tak ya, nak sokong tak sokong, nak ada tak ada pilihan raya, kalaulah ahli-ahli parlimen daripada UMNO sendiri yang besar kemungkinan tidak bersetuju, maka apa nak jadi kalau dibentangkan bajet pada 7 Oktober nanti? Pembangkang dah jelas mengatakan besar kemungkinan mereka tidak bersetuju. Kalau kita dengar pula kenyataan-kenyataan daripada Tan Sri Muhyiddin bila dia menuduh bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri adalah kerajaan yang gagal, apakah mereka akan menyokong bajet pada 7 Oktober? Ini bagi saya lebih penting. Ini yang perlu kita hayati. Bagaimana suasana negara akan berlaku menjelang awal bulan depan. Sebab itu yang terbaiknya saya melihat secara peribadi, saya berbual juga tadi dengan Yang Mulia Tengku Razali dan teman-teman yang lain. Sebaik-baiknya 30 September ini teruskan saja menghadap Duli Yang Pertuan Agong, mohon agar pilihan raya diadakan sesegera mungkin. Jadi tak payah nak tunggu bajet pun, maka teruskanlah. Supaya bajet kalau nak dibentang pun untuk kerajaan yang mana? Kalaulah 7 bulan Oktober ini nak dibentangkan bajet, kerajaan siapa yang akan melaksanakan bajet itu? Apakah kerajaan keluarga Malaysia? Ini persoalannya yang banyak orang tak tahu, yang tersembunyi, yang saya lihat sepatutnya kita hayati. Jangan kita bercakap soal politik ni, UMNO nak minta pilihan raya. Bukan. Pilihan raya, sebab itu pilihan raya sepatutnya dibentangkan, diadakan sebelum pilihan raya bajet. Dan untuk menanti, lepas katalah bajet pula lulus ke apa semua, nak tunggu pula ujung tahun. Belum tahu lagi saudara, suasana ekonomi macam mana. Sebagaimana yang saya jelaskan semalam, tarif elektrik juga akan naik, kesan daripada kenaikan harga bahan bakar. Begitu juga dengan ekonomi dunia yang mengancam seluruh dunia. Sebagaimana yang diramalkan, Pak Jokowi pun dah menyatakan, malah pimpinan daripada negara Jepun pun meramalkan sekitar 60 negara akan terjebak dalam suasana yang muflis. Tentulah negara kita pun akan ada tempiasnya. Seandainya pimpinan yang ada macam ada hari ini, bolehkah mereka menanganinya? Sedangkan di saat dunia mengalami sedikit krisis ekonomi, pun kita tak mampu untuk mengawal kedudukan ringgit kita bertahan pada harga RM4. Masih lagi terus nampaknya mengudum sana mengudum sini. Sebab itu jalan yang terbaik adalah pilihan raya umum. Ini yang kadang-kadang orang tak faham. Saya melihat mereka tak faham. Saya bukan pakar ekonomi, tetapi saya melihat seharusnya kita dapat kepimpinan yang baru. Bukannya kita katakan bahawa mestinya UMNO memerintah. Sebab itu saudara hayati kenyataan saya. Tak ambil kisah siapa pun yang bakal memerintah, tapi kita memerlukan kestabilan politik. Kita mengharapkan satu parti yang dominan supaya dasar-dasar itu dapat dilaksanakan sepenuhnya. Bukan macam sekarang ni, setengah orang kata pimpinan kerajaan hybrid. Ada orang mengatakan kerajaan inherit ataupun penerusan kerajaan Perikatan Nasional yang berlaku kesan daripada langkah Sheraton. Ada orang mengatakan ini adalah kerajaan PNN, Perikatan Nasional 2.0. Kalau itu yang terjadi, artinya buat bajet macam mana pun, macam mana nak dilaksanakan, macam mana kita nak menghadapi serangan ekonomi dunia yang tidak menentu, yang sukar untuk diramalkan, kalau pimpinannya masih lagi dalam keadaan bercelaru. Ini yang paling penting, yang sepatutnya. Sebab itu UMNO menuntut tak lebih adalah untuk diadakan pilihan raya. Bukan kita yakin 100% kita boleh menang, tidak juga. Cakap memanglah kita kata kita boleh menang. Parti-parti daripada pembangkang pun mereka mengatakan mereka boleh menang. Jadi apa salahnya kita selesaikan masalah ini dulu, supaya kita mendapat kestabilan politik. Saudara Hanif, kedudukan Mak Ayah Lambung seperti telur di dalam tanduk. Itu keadaannya saudara. Bagaimana yang saya katakan tadi, sekarang ni 1 hari 2 hari ni, kalau tak ada usul
penarikan sokongan, maka beliau balik nanti menghadiri mesyuarat pada 30 bulan. Kalau beliau tidak dapat menetapkan, sebab dia juga terikat dalam mesyuarat kabinet yang diadakan sebelum beliau berangkat ke New York tu hari, ada menteri kata turut dibincangkan soal pilihan raya umum. Ada menteri kata tak ada. Ada menteri berdiam diri. Ada menteri kata ini terpulang pada Perdana Menteri untuk mengumumkan. Jadi macam mana keadaannya? Ini yang saya katakan tidak seia sekata. Sepatutnya kabinet apa yang dibincangkan, satu orang jurucakap kabinet akan beritahu. Ada, kita dah bincang. Tunggulah kita yang awak balik daripada New York nanti, beliau akan mengumumkan. Sepatutnya begitu. Ini kata ada, kata tak ada. Rakyat pun dalam keadaan, apa ni? Apakah jenis kabinet yang kita ada? Akhirnya kita katakan kabinet pintu belakang lah. Jangan salahkan rakyat untuk menyata atau berperasaan sedemikian. Jadi sebab itu bila balik nanti, beliau menghadapi mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Majlis Tinggi UMNO suka tak suka, beliau harus memenuhi tuntutan ahli akar umbi UMNO. Di mana beliau juga telah pun berjanji dengan pimpinan Pergerakan Pemuda Barisan Nasional di seluruh negara. Ini daripada parti beliau sendiri. Dah beliau mengatakan sedikit aja lagi. Sedikit lagi pun tak tuntas. Jadi getinya dia kembali daripada New York. Jika ini dibincangkan, apakah keputusannya? Kalau ini tidak berlaku lagi, bagaimana dengan 3 Oktober? 3 Oktober itu penting. Saudara, sebab supplementary budget ini kalau ditolak bagaimana? Bagaimana pula katalah luluslah. Sebab mungkin pembangkang kata tak apalah. Kita pun dah dapat 3 juta seorang setiap wakil rakyat, daripada parti pembangkang pun dapat, tak apalah kita luluskan juga. Bagaimana dengan 7 Oktober? Pembentangan bajet. Apakah mereka akan menerima? Sebab sudah pasti kalau bajet itu dianggap sebagai gula-gula, oleh-oleh untuk pilihan raya umum, sebagai coklat daripada kerajaan Datuk Ismail Sabri, tentulah pembangkang tidak bersetuju. Pastinya parti daripada Pakatan Harapan juga tidak bersetuju. Begitu juga dengan parti PAS kalau ini dilihat menguntungkan UMNO. Ini dalam keadaan yang tidak menentu saja. Jadi penting kita tunggu 30 September, 3 Oktober dan 7 Oktober. Ini keadaannya. Saya perlu mengulaskan benda begini saudara supaya kita faham. Sebab apa UMNO menuntut supaya disegerakan pilihan raya. Sebab kalau tidak diadakan pilihan raya menjelang hujung tahun ini, alasannya kerana banjir dan sebagainya, apakah menteri yang ada hari ini mampu menangani banjir kalau dikaramakan banjir besar? Sekarang, sebab itu, dan saya kena lihat ya saudara, bahawa sekarang ini di kalangan pimpinan antara Datuk Ismail Sabri dengan bos lama dia. Dulu Datuk Ismail Sabri adalah timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri ketika itu adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sekarang ini sebab lihat bahawa mereka sudah berbalah. Perbalahannya begitu ketara apabila saya tengok antara setiausaha politik Datuk Ismail Sabri, iaitu Syekh Fahmi, dengan setiausaha sulit pada Tan Sri Muhyiddin, iaitu Saudara Marzuki, Dr. Marzuki Muhammad. Ini menggambarkan adanya masalah besar antara Tan Sri Muhyiddin dengan Datuk Ismail Sabri. Kalau ini berlaku, apakah dia nak berdiam diri? Dapatan saya katanya ada juga perkara-perkara yang tidak dipenuhi tuntutan daripada parti PBM yang tidak dipenuhi oleh Datuk Isri Ismail Sabri. Ini keadaan haru biru lah sekarang ni. Saya setuju ada saudara puan anak-anak. Suasana haru biru. Yang terbaik memanglah saya kata terbaik untuk ceasefire ni Magaran aja. Tubuhkan kerajaan war cabinet, 8 orang menteri, 1 orang Perdana Menteri yang tidak pada parti apa semua tu, buat kerja dulu untuk tempoh 6 bulan ke, setahun ke. Yang paling penting takbir negara untuk menangani musibah besar yang akan mendatang. Saya melihat banyak orang mengatakan perbalahan antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin ini adalah lakonan. Itu saya terima malam tadi, saudara. Malahan ramai juga mengatakan terima, ini lakonan aja antara Datuk Seri Ismail Sabri dengan Tan Sri Muhyiddin. Nak tunjuk bahawa mereka berdua bergaduh apa semua. Tapi saya lihat apabila bekas sulit kepada Tan Sri Muhyiddin, Marzuki, dia terus terang dia kata dia menasihatkan pentadbiran Datuk Ismail Sabri
tidak terperangkap dengan sindrom penafian. Artinya, jangan terperangkap dalam denial syndrome. Dan menyatakan rakyat tidak makan dengan nilai kadar keluaran dalam negara KDNK. Artinya dia memang mengkritik habis. Kenyataan sisa politik pada Perdana Menteri Syed Fazmi pula, dia menyatakan Perdana Menteri tidak gagal untuk mengurus ekonomi. Sebab beliau merujuk pada angka-angka seperti kadar pengangguran rendah 38%, manakala inflasi dikatakan terkawal. Jadi kenyataan itu saya melihat amat berbahaya. Bahawa ini boleh juga membawa kejahatan kepada Barisan Nasional. Kerana Datuk Seri Ismail Sabri beliau naik presiden. Apabila mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak menepati, disanggah oleh Tasimuddin. Jadi sebab itu sekarang ni jangan dinafikan. Saudara, Tasimuddin sudah mengambil kesempatan dalam keadaan rungutan rakyat yang mengalami harga barang makanan semakin mahal, kejatuhan nilai ringgit. Dia pun nak tunjuk juara, aku ni layak jadi Perdana Menteri, dia pun balun Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi ini keadaan saudara. Jadi malahan Marzuki kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul juga mengakui negara akan terkesan dengan pertumbuhan ekonomi dunia lebih perlahan pada tahun hadapan. Justru angka pertumbuhan 89% pada suku kedua tahun ini mungkin tidak boleh bertahan pada tahun hadapan. Ini perbalahan antara setiausaha pun perlu dilihat. Saya tengok alamak. Jadi ini bukan cerita-cerita mereka antara Tasimuddin dengan Datuk Ismail Sabri. Pegawainya pun mereka sudah saling sindir menyindir. Marzuki menyindir Syed Fazmi kerana tidak memahami persempelan logik yang digunakan oleh Merdeka Center. Dan Syed Fazmi pula mengatakan bahawa kalau gunakan persempelan daripada Merdeka Center ini, semua orang boleh buat. Jadi sudah ada perbalahan di situ saudara. Itu satu bab saudara. Bagaimana pula dengan suasana antara dalam Pakatan Harapan? Saya melihat pula kenyataan bahawa wujud balik perseteruan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Mahathir yang saya lihat belum selesai. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menyalahkan kejatuhan, kehancuran Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan disebabkan oleh Datuk Mahathir. Ini gambaran sekarang saya. Dalam Pakatan Harapan berbalah antara dalam kerajaan Perikatan Nasional dengan kerajaan keluarga Malaysia juga bermasalah. Sebab itu kita melihat keseluruhannya adalah lebih baik supaya diadakan segera pilihan raya umum. Masalah antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Dr. Mahathir ni mungkin kalau ada masa, mungkin besok saya nak ulas sikit lah. Tetapi cuba saya lihat pula, ini dalam kerajaan tiga orang ni, tiga. Saya kata tiga bakdo. Kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri, kemudian daripada parti PBM dan parti PAS. Saya tengok PAS mula-mula mengatakan bahawa calon mereka lepas pilihan raya nanti kalau diadakan adalah Tan Sri Muhyiddin. Itu waktu muktamar PAS di Kedah. Tiba-tiba semalam saya tengok kenyataan media daripada Setiausaha Agung PAS bahawa dia kata penyatuan ummah perlu dilaksanakan untuk mengelakkan berlakunya pertandingan 3 penjuru. Saya terfikir korang sokong Tan Sri Muhyiddin. Dalam waktu yang sama PAS pula mahukan supaya agenda penyatuan ummah antara orang Melayu Islam dapat dilaksanakan. Maksudnya mufakat nasional lah. Bahawa tak juga disantuni antara PAS dengan UMNO. Saya kata celarunya. Mula-mula kata kalaulah pilihan raya ini nanti PAS akan menyokong Perdana Menterinya Tan Sri Muhyiddin. UMNO memang jelas tak ada. UMNO calon kami adalah Datuk Seri Ismail Sabri sebagaimana diputuskan oleh Presiden UMNO, yang diputuskan oleh Majlis Tinggi UMNO. Dan waktu yang sama PAS pula minta UMNO menyokong untuk mengelakkan pertandingan 3 penjuru, untuk menang. Untuk siapa menang? Saya jadi keliru. Apa ni PAS ni? Lebay ni betul ke ada orang ni? You minta supaya diadakan penyatuan. Katalah UMNO berterima. Ini kerana nak perebutan. Semalam Datuk Lokman Adam menyatakan 30 kursi yang mereka nak
Dan terdapat 27 kerusi parlimen yang boleh dimenangi. Okey, kita terima Abid Kekman. Tapi kalau menang, mereka hendakkan bahawa Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. UMNO hendakkan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi saya kata, apa hal ni? Memang lapas konon nak jadi sebagai the kingmaker. Ini bukan kingmaker ni. Ini mau menjadikan troublemaker. Ni saudara lihatlah keadaannya, kecelaruan politik yang teramat. Tak pernah berlaku sebelum ini. Dalam kerajaan inherit of the hybrid government ataupun kerajaan hybrid, kerajaan PN 2.0. Kesan daripada selesai saja langkah Sheraton, tumbangnya Dr. Mahathir, naik Tan Sri Muhyiddin, sekarang ni naik Datuk Seri Ismail Sabri. Kecelaruan politik yang teramat, yang kita tidak boleh jangka. We cannot brain lah suasana begini. Saudara, sebab itu saudara, saya haraplah supaya kita fikir baik-baik apabila UMNO memutuskan kita bertanding solo. Tak mau. PAS masih lagi merengek-rengek macam budak-budak. Hendakkan juga ada penyatuan. Penyatuan tu untuk apa? Warga UMNO wajar bertanya pada pimpinan PAS. Penyatuan ini untuk apa? Untuk menyelamatkan 27 kursi parlimen yang pandak. Ataupun nak menyelamatkan kursi-kursi parlimen untuk PAS menang. Dan untuk menyelamatkan kursi-kursi parlimen supaya Parti Peribumi Bersatu menang. Wakil-wakil mereka. Jadi kalau itu berlaku, bila nak tubuh kerajaan nanti, berterabur lagi. PAS hendakkan daripada Tan Sri Muhyiddin. Itu jelas. UMNO menyatakan calon kita adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Itu juga jelas. Tak berselerak. Sebab itu sekarang ni saudara, saya melihat, itu selesailah. Iaitu mungkin besok kita ulas lagi masa ke semasa ya saudara. Saya sebenarnya saudara, apa yang terjadi hari ini, kita harus bersyukur. Warga UMNO harus bersyukur. Tapi jangan dirayakan ini sebagai kemenangan. Kerana perjuangan Datuk Seri Zahid Hamidi masih belum selesai. Sebab itu saya tidak mahu memulakan bicara saya untuk menyentuh soal pembebasan beliau di Mahkamah Shah Alam. Kerana ada lagi satu kes yang masih lagi ditangani, yang saya lihat katanya 31 Oktober. Kalau ikut dari segi kenyataan Hakim Diskera berhubung dengan saksi Major General Fazilet, yang mahkamah membenarkan supaya peguam dapat mengkaji tentang urusan USA dan sebagainya pada 31 Oktober. Artinya kes perbicaraan berhubung dengan Yayasan Akabudi ini masih belum selesai. Sebab tu saya masih lagi memendamkan diri. Kerana saya kena ingat, bab 1 alhamdulillah Presiden UMNO berjaya melepasi perjuangan pertama. Ini perjuangan sebenar saudara. Dan kita kena tahu saudara, apa yang dialami oleh Datuk Seri Zahid Hamidi memang jelas. Memang menjelas tuduhan yang dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa kerana ia adalah tuduhan yang terpilih. Kerana keengganan Datuk Seri Zahid Hamidi membawa UMNO menyertai Parti Peribumi Bersatu waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Ini tak boleh dinafikan. Dia amarah itu, malah dia minta supaya ahli UMNO semua bubar masuk PBM. Sebab dia ada agenda politiknya waktu itu. Dan sebab keengganan Datuk Seri Zahid Hamidi, maka beliau dihumban dalam masalah yang begitu besar. Sebab itu menurut Datuk Seri Zahid, dia kata dia dibogilkan, dia dimalukan di khalayak. Tapi dia redha untuk berjuang. Alhamdulillah. Mahkamah Shah Alam, akhirnya hakim dapat jelas, dengan jelas. Maka 40 tuduhan saudara, bukan satu tuduhan yang dikenakan terhadap Presiden UMNO. 40 tuduhan berhubung dengan penyambungan kontrak berkaitan sistem visa luar negara, VLN. Alhamdulillah, hakim Mahkamah Tinggi yang arif, Yazid Mustafa, memutuskan bahawa pendakwaan gagal membuktikan adanya prima facie terhadap Presiden UMNO itu. Tak ada. Jadi nak bawa juga 33 tuduhan, menerima rasuah kononnya,
bernilai 13.5 juta daripada Arta Kirana UKSB. Lepas tu ada 7 lagi tuduhan kononnya mendapat untuk program untuk dirinya berjumlah 3 juta ringgit Malaysia. Lepas tu 15,000 franc Swiss, dolar Amerika 15,000, dan beberapa tuduhan yang lain. Jadikan 40 tuduhan. Alhamdulillah, setelah hakim mendengar kes itu, pembicaraan tersebut, sebab itu dalam penghakimannya, Yang Arif Yazid berkata kes pendakwaan gagal kerana 3 saksi utama, iaitu bekas pengarah UKSB Harry Lee, Wan Qoris, Wan Shah, Wan Abdul Ghani dan David Tan. Mahkamah mendapati ketiga-tiga mereka tidak boleh dipercayai. Jadi apa saja argumen dia kata tak boleh dipercayai, dan mahkamah menolak. Sebab itu saya katakan ini tuduhan yang dilakukan secara tergesa-gesa kerana adanya agenda politik. Tambahan pula kata hakim, ledger ataupun buku 35 lah yang senangnya, yang dikatakan menyenaraikan bayaran kepada menteri, ahli politik dan penjawat awam tidak menyokong keterangan ketiga-tiga saksi itu. Jadi pihak pendakwaan tidak dapat mewujudkan kes prima facie kerana ketiga-tiga saksi tidak boleh dipercayai. Itu kata hakim. Jadi menurutnya Tan dinyatakan telah membayar 3 juta pada Datuk Zahid, tapi tidak disebut dalam pernyataan saksinya. Main sebut begitu je. Kemudian semasa pemeriksaan balas, dia bersetuju bahawa pembayaran itu ialah sesuatu yang difikirkan kemudian. Satu benda yang lucu pembicaraan itu. Jadi hakim dia kata, saya jelaskan dulu, kita tak bolehlah bercakap sebelum pembicaraan ataupun penghakiman dibuat. Harapan saya memberi penjelasan. Saya kata kalau zaman Tun Sofyan, dia dah buang dah, dia dah campak dah kes ni, kes dah runtuh dah. Kerana semasa pemeriksaan balas, Tan yang menyediakan ledger menggunakan Microsoft Excel di komputer ribanya dia sendiri. Dalam ledger tersebut dia menggunakan nama pula, ada kod Mansur, Mon, YB, Young Boy, ZH, Z bagi Zahid. Jadi yang Arif dia kata Lee tidak dapat menyatakan dengan pasti bahawa wang yang diambilnya dari Tan diberikan pada Zahid. Itu berdasarkan daripada komen dalam ledger. Hakim turut mengkritik. Akhirnya pihak mengkritik, kalau kita pun, saya terpaksa jelaskan ini sebab pembicaraan selesai. Hakim turut mengkritik dia pihak pendakwaan tidak memanggil individu, tak panggil pun SPRM tak panggil pun individu yang dikenali sebagai Nicole Tan. Tiba-tiba nama dia muncul dalam hampir setiap muka ledger tersebut. Siapa Nicole Tan ni? Pun gagal untuk dipanggil. Jadi pihak yang Arif turut menyangkal hujah pendakwaan bahawa Datuk Zahid dihadapkan dengan perbicaraan yang tidak adil katanya. Malah tertuduh diwakili oleh pasukan pembelaan yang berkebolehan. Jadi yang Arif Yazid dia kata beliau tidak menerima pembelaan sumbangan politik yang dimukakan. Jadi semua itu dikumpul, akhirnya mahkamah membuat keputusan. Cuba saya ini sepitah lalu kenyataan hakim. Kenyataan hakim mahkamah Datuk Muhammad Yazid Mustafa, dia kata dia mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan komen orang luar sejak hari pertama bila mengendalikan prosiding kes tersebut. Daripada hari pertama lagi dia mengelak untuk orang macam-macam katalah tuduhan. Jadi menurut hakim Datuk Muhammad Yazid, beliau ingatkan dirinya untuk berhati-hati dalam membuat keputusan itu setelah meneliti keseluruhan bukti dan hujahan. Dalam membuat keputusan ini, katanya, saya mengingatkan diri sendiri bahawa saya sampai ke keputusan ini selepas meneliti keseluruhan bukti pendakwaan dengan berhati-hati dan menimbangkan hujahan kedua-dua belah pihak. Sebab saya katakan secara tugas pendakwa raya mengatakan orang dituduh bersalah. Tugas peguam bela untuk membela orang yang dituduh. Jadi dua-dua hujahan ini, hakim sejak hari pertama dia kata dia dah mengelak untuk terpengaruh dari komen-komen di luar. Akhirnya hakim mendapati bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bersalah dan dibebaskan sepenuhnya. Jadi isu rasuah yang selama ini dikatakan ambil duit tu, dapat itu dan sebagainya, tak timbul lagi. Sesiapa yang mengulangi, maka mereka boleh dianggap sebagai contempt of court. Ya saudara,
Jadi dalam keadaan begini, sebab itu Datuk Zaid bila orang tanya, dia mengatakan bahawa dia bersyukur pada Allah SWT bahawa terbuktilah bahawa apa yang dialami selama ni adalah satu perjuangan. Sebab itu saya katakan saudara bahawa perjuangan ini masih lagi belum selesai, ada satu perbicaraan lagi. Perbicaraan ini juga agak penting. Kerana barulah selesai dan kita tak boleh membuat andaian yang bukan-bukan. Saudara, ini berhubung dengan isu Yayasan Akal Budi, iaitu dipanggil yayasan yang digunakan, diwujudkan dengan menggunakan duit dia sendiri. Bukan hari ini, bukan waktu dia jadi menteri, tidak. Yang diwujudkan sebelum beliau memegang apa-apa jawatan dalam kerajaan. Dengan jumlah wang sejumlah 120 juta, duit dia sendiri. Ini saya kena faham. Cuma saya agak kecewa bila mendapat laporan hanya sebelah pihak. Laporan media sebelah pihak. Itu bagaimana kenyataan daripada pendakwa raya. Itu digunakan. Apa yang dikemukakan oleh penguasa bela tidak diguna pakai. Akhirnya dari segi mata awam seolah-olah Datuk Zaid ini bersalah. Sedangkan beliau tidak boleh dibuktikan, belum lagi dibuktikan sebagai orang yang bersalah. Kepada teman-teman warga UMNO, kita bersyukur Presiden kita untuk halangan pertama, alhamdulillah. Perjuangan beliau membersihkan dirinya. Sebab itu dia tak penting jawatan pada dia. Tanpa sebarang campur tangan politik, dia nak membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah. Asalkan hakim itu benar-benar tidak terperangkap ataupun dilihat bahawa adanya campur tangan orang lain dan sebagainya. Kalau hakim itu dilihat telus dan macam mana kata kenyataan ni, dia tak mahu terperangkap dengan apa komen-komen orang dan ataupun adanya campur tangan asing lah. Untuk jelas bagaimana yang berlaku dalam kes yang dialami Datuk Zahid, maka keadilan itu dapat ditegakkan. Saya tidak mahu nak mengatakan bahawa bila menang saja Presiden UMNO maka hakim itu adil. Tidak, saudara. Yang paling penting, no one is guilty unless proven by the court. Hari ini Mahkamah Shah Alam membuktikan, terbukti Datuk Seri Zahid Hamidi tidak bersalah di atas tuduhan sebanyak 40 tuduhan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Bab pertama. Kita tunggu bab kedua, iaitu dibawa di hadapan Hakim di Skera berhubung dengan Yayasan Akal Budi, yang tentulah saya melihat macam-macam lah diwujudkan cerita dan sebagainya. Cuma saya tak boleh mengulas, tetapi percayalah saudara Haryati, Datuk percaya ke Zaid anak orang kaya? Dia bukan asal anak orang kaya, saudara Haryati. Puan Haryati, saya nak bagi tahu, saya berkenalan dengan Datuk Zaid sebelum beliau menjadi siswa politik pada Datuk Seri Najib dulu. Dan kekayaan yang beliau perolehi waktu itu, pasaran saham memuncak. Siapa saja yang terjebak dan yang terlibat dalam pasaran saham boleh buat duit dengan mudah. Waktu itulah beliau mempunyai kekayaan yang cukup banyak. Dia bukan anak orang kaya. Dia adalah anak orang kampung. Sebab itu bila mak dia tengok Arwah ibunya melihat kekayaan secara mendadak yang diperolehi oleh Datuk Seri Zahid melalui pasaran saham dan sebagainya, maka dia kata, cucilah wang itu, buatlah amal bakti. Itulah beliau mewujudkan Yayasan Akal Budi, yang asalnya bukan Yayasan Akal Budi, asalnya Yayasan Bidi, Bagan Datuk, dengan tujuan untuk buat masjid, buat rumah anak yatim, buat sekolah tahfiz, bermodalkan 120 juta wang yang beliau untung daripada penguasaan dalam pasaran saham. Saudara jangan lupa, waktu itu sekitar tahun 70-an, ujung-ujung tahun 70-an. Oh, memanglah boleh buat overnight, boleh jadi orang jadi jutawan. Itu yang ada jutawan segera bagi mereka yang terlibat dalam pasaran. Itu Puan Yati, saya nak katakan beliau bukan anak orang kaya. Beliau anak orang kampung, berpeluang, berkesempatan terlibat dalam sektor usaha dagang, akhirnya berjaya. Bukan anak orang kaya, saudara ya. Ni saudara Muhammad Azhar ni, saya nyatakan apa yang saya tahu. Saya tak boleh berbohong, saudara. Tambah-tambah ni hari Jumaat. Kita tadi sembahyang Jumaat. Sebab saya melihat masa-masa dia datang Kuala Lumpur, dia bekerja, jual truk dan sebagainya. Masa itu dia dah kenal dengan pemain-pemain korporat. Dan waktu itu rumah dia bukan dekat Country High. Rumah dia waktu itu di Ulu Klang, di Taman Melawati. Saudara, rumah 2 tingkat, teres.
Waktu itu juga Allahyarham Datuk JJ juga tinggal di situ. Bukanlah kaya sangat waktu itu, tapi berusaha masing-masing terlibat dalam pasaran saham. Allahyarham JJ pun berjaya juga melalui syarikat EPE, Power Producer dan sebagainya, yang meninggal dalam pesawat helikopter yang meninggalkan wang jadi perebutan antara isterinya, balunya dengan ibunya. Itu ada yang 1 bilion. Waktu itu saudara, siapa saja yang berkesempatan, berpeluang untuk menceburkan dalam pasaran saham, mereka boleh buat duit. Tapi silapnya di mana? Silapnya apabila Datuk Seri Zahid Hamidi membeli 2 lot rumah, iaitu di Country Heights sejumlah, saya kata tak silap 6 juta satu. Kerana dia beli daripada Lee Kim Yew. Lee Kim Yew itu adalah sahabat karib pada Dr. Mahathir. Mungkin dia cerita Dr. Mahathir, Zahid banyak kaya wang. Apa pasal dia beli saya punya rumah, 2 rumah saya beli. Cash jadi Dr. Mahathir kata, siasat tengok macam mana. Itu cerita dia. Itu yang timbul 2 lot rumah yang bila hakim sendiri pergi ke tanah tersebut, hakim pun terkejut. Sebab tuduhannya mengatakan dia beli tanah itu, gunakan duit SRK Budi itu untuk kepentingan diri. Tetapi untuk benar, hakim tengok ada pun orang budak-budak anak-anak tahfiz sedang belajar Quran, ada suraunya. Jadi bukan untuk kepentingan diri dia. Tapi saya tak boleh ulah lebih daripada itu kerana masih lagi berada di mahkamah. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berhujung minggu. Terima kasih.